Okay, dalam video ini kita akan belajar mendarab dan membahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan. Masa kita dekat bab 3, kita dah belajar kuasa 2 dan kuasa 3. Contohnya 2 kuasa 2. Okay, 2 kuasa 2 kalau kita nak kembangkan dia dalam bentuk pendaraban berulang sama dengan 2 darab 2. Okay, selain tu kita juga belajar kuasa 3 kan. So 2 kuasa 3. Kalau 2 kuasa 3 kita kembangkan kepada pendaraban berulang jadi 2 darab 2 darab 2. Okey, begitu juga untuk ungkapan algebra. Okey, contohnya kalau ungkapan algebra P kuasa 5. Okey, so kalau P kuasa 5 kita tahu P darab P darab P darab P darab P. So ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so kita akan gunakan aplikasi pendaraban berulang ni dalam pendaraban dan pembahagian bagi ungkapan algebra. Okey, so kita proceed kepada macam mana kita nak selesaikan soalan yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian. Okey, saya pergi kepada pendaraban dahulu. Pendaraban. Okey, so berbeza dengan penambahan dan penolakan. Kalau penambahan dan penolakan, pelajar mesti pastikan sebutan bagi ungkapan algebra tersebut mesti sama baru kita boleh ringkaskan. Tetapi untuk pendaraban dan pembahagian, kita tak payah nak kisah pun sebutan tu serupa atau tidak. Okey, sebagai contoh kalau saya bagi soalan, okey, 2P kuasa 2 darab 3P kuasa 3. Okey, so kita akan aplikasikan pendaraban berulang satu persatu. Okey, yang pertama 2P kuasa 2. Okey, 2 darab P darab P. Okey, yang kedua ni darab. Okey, so 3P kuasa 3 pula. So 3 darab P darab P darab P. Okey, so next kita darabkan dulu perkali. Kat sini ada perkalinya 2 dengan 3. So 2 darab 3, 6. Next kita lihat pada pemboleh ubah. Pemboleh ubah kita adalah P. Okay, P kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So P kuasa 5. Okay, jawapannya adalah 6P kuasa 5. Okay. Okay, contoh lain. Okey. 2x y kuasa 2 darab 5x kuasa 2 y kuasa 3 z. Okey. So kita kembangkan dia jadikan pendaraban berulang. 2 darab x darab y darab y. Okey, ini untuk yang ini. Okey, darab. Okey, kita kembangkan untuk 5x kuasa 2 y kuasa 3 z. 5 darab x kali x kali y kali y kali y kali z. Kita ikut bilangan dia. Kalau x ni kuasa 2, maksudnya x tu 2 kali. Okey, y kuasa 3 bermakna y tu kita darabkan 3 kali. Okey, next kita lihat pada perkali. 2 dengan 5. 2 darab 5, 10. Okey, so next pemboleh ubah kita ada x. X ada 1, 2, 3. So, x kuasa 3. Y kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So, y kuasa 5. Z. Okey, so 10. X kuasa 3. Y kuasa 5. Z. Okey, boleh juga kalau pelajar nak tengok terus daripada soalan. Contoh saya salin soalan yang sama. Kita lihat dulu pada perkali. 2 darab 5. 2 darab 5, 10. Kita lihat sini x. X ada 1. Kat sini x ada 2. Kan? So, 1 tambah 2 ada 3. Okey, kemudian kita lihat pada y. Y kat sini ada 2. Y kat sini ada 5. So, 2 tambah 3, 5. Z pula ada 1. So, jawapannya sama. So, pelajar boleh gunakan mana-mana kaedah. Okey, tapi kalau kita gunakan kaedah ni lebih baiklah sebab kita dapat mengelakkan diri kita daripada careless. Okey, contoh soalan lain. 4
4HK darab 6. Okey, 4HK darab negatif 6PK. Okey, so kita boleh kembangkan kepada pendaraban berulang. 4 darab H darab K darab negatif 6 darab P darab K. Okey, kita pergi kepada perkali dahulu. 4 darab negatif 6. 4 darab negatif 6, negatif 24. Okey, kita lihat pada pemboleh ubah seterusnya. H. H ada 1. So, tulis H. Okey, next K. K ada 2. So, K kuasa 2 dan P. Negatif 24, H, K kuasa 2, P. Okey. So, itu adalah untuk pendaraban ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan. Okey. Kita pergi kepada pembahagian. Okey, pembahagian ni dia berbeza sikit daripada pendaraban. Okey. Kita pergi kepada pembahagian. Okey, kita lihat contoh soalan. Contohnya soalan pertama. Okey, 24 AB kuasa 2C bahagi 6 AB. Okey, so nak bagi mudah, kita jadikan dia dalam bentuk lazim. Okey, 24 AB kuasa 2C bahagi 6 AB. Okey, lepas tu baru kita buat dia dalam bentuk pendaraban berulang. 24 darab A darab B darab B darab C per 6 darab A darab B. Okey, kemudian kita cancel. Kita akan kemudian kita akan masukkan nombor dan pemboleh ubah yang sama pada pengangka dan penyebut. So, kita lihat pada nombor dulu, 24 dengan 6. Okey, 24 adalah sifir 6 kan? So, berapa? Sifir 6, 4. 6, 12, 18, 24. So, 4 sini 1. Sama macam kita buat operasi bahagi masa kita sekolah rendah dulu kan? Okey, so A atas mesti cancel dengan bawah. Okey, A atas ni ada 1, cancel dengan bawah. Okey, ni dah tak ada lagi A. So, kita lihat pada sebelahnya B. Okey, bawahnya pun ada B. So, yang tinggal adalah atas ni 4B, C. Okey, bawah dah tak ada, per 1. Sama juga dengan 4B, C. So, itulah jawapannya. Okey. So, contoh lain. Okey. Macam tadi kita akan buat dia, kita akan okey, untuk soalan ni dia dah dalam bentuk lazim. So, kita akan buat pendaraban berulang je. Okey, kita lihat atas dulu. 36 darab F dia ada 3. So, F darab F darab F. Okey, next G dia ada 2 darab G darab G, kemudian H. Bawah dia pula negatif 9. F dia ada 2 darab F darab F darab G darab G darab H. Okey, so kita akan masukkan nombor atas dengan bawah. 36 dengan negatif 9 ada dalam sifir. Okay, so 4 darab 9, 36. So 4, yang ini jadi 1. Okey, so F dengan F, atas ni pun ada F lagi. Kemudian G dengan G, G dengan G, H dengan H. Pastikan atas dimasukkan dengan yang bawah. Okey, so yang tinggal ke atas ni adalah, pengangka kita adalah 4F. 4F sahaja. Per negatif berapa ni? Negatif 1. Okey, so tak ada lagi. Boleh jadi negatif 4F. Kenapa negatif 4F? Sebab sini atas positif kan? Positif negatif jadi negatif.
So, itu saja untuk topik ini. Terima kasih.